Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita masuk kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis dhaif dan hadis maudhu'. Jilid 1 Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk ke usul 14 dah. Kita masuk usul baru. Usul kita nak kenal hadis dhaif dan palsu dengan kaedah ni lah. Usul ni kaedah-kaedah asah dia. Usul ke-14 ni, usul 14 dikira palsu juga hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang suatu peristiwa dan dikatakan orang-orang tertentu ada dalam peristiwa itu, padahal dia telah pun mati sebelum peristiwa tersebut, atau dia belum pun lagi lahir pada masa itu, atau umurnya belum lagi layak untuk dikaitkan dengan peristiwa berkenaan. Dah tak sampai umur lagi kau, mati dah kau, tua dah kau, macam-macam lah. Termasuk juga dalam di bawah usul ini, seseorang yang dikatakan telah meninggal dunia sudah sekian lama, padahal tersebut dalam riwayat-riwayat sahih bahawa dia masih lagi hidup bertahun-tahun misalnya selepas itu. 3 riwayat yang akan dikemukakan nanti adalah sebahagian daripada contoh untuk usul ke-14 ni lah. Okay, contoh pertama. Abdurrahman bin Abu Bakar dikatakan masih hidup pada tahun ke-60 Hijrah. Dan beliau termasuk dalam orang-orang yang menentang pelantikan Yazid sebagai putera mahkota. Dan seterusnya sebagai khalifah sudah Muawiyah kononnya lah. Seolah dia hidup lagi lepas tahun 60 Hijrah. Dia ni menentang lah Yazid sebagai putera mahkota. Sedangkan dia telah meninggal dunia lama sebelum itu lagi lah. At-Tabari ketika mengemukakan riwayat At-Tabari ketika mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun itu menulis sebeginilah. Zikru ahdi Muawiyah libnihi Yazid. Zikru ahdi Muawiyah libnihi Yazid. Fafiha kana akhdhu Muawiyah 'ala al-wafdi alladhi nawafadu ilayhi ma'a Ubaidillah bin Ziyad al-bai'ah libnihi Yazid. وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة وكان عهده الذي عهد ما ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الملك بن نوفل بن مصاحك بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال وبطأت لك الأشياء ذلك لك الأعداء وأخضعت إليك أعناق العرب وجمعت لك من جمع واحد وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتاب لك إلا 4 نفر من قريش الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الرحمن بن أبي بكر فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعوه حتى يخرجوا فإن خرج عليك فظفرت به فأصفح عنه فإنه رحمه ما سه حقا عزيما وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم ليس له همة إلا في النساء واللهو وأما الذي يجسم لك جسوم الأسد ويراوغك مراوغة الصعلب فإذا أمكنته فرصة وسب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا. Kisah perlantikan Yazid sebagai putera mahkota oleh Muawiyah. Malah kita ada raja kan, ada putera mahkota dah yang akan menggantikan ayah dia satu hari nanti. Kononnya nanti kata sistem beraja kayak Muawiyah. Kononnya gitu lah nak. Kisah perlantikan Yazid sebagai putera mahkota oleh Muawiyah.
Pada tahun itulah Muawiyah menerima bai'ah janji tak setia daripada rombongan-rombongan yang datang kepadanya bersama Ubaidullah bin Ziyad untuk perlantikan anaknya Yazid sebagai putera mahkota. Jadi nak lantik anak dia lah, putera mahkota dah. Setelah jatuh sakit yang membawa Muawiyah meninggal dunia pada tahun yang sama, beliau berpesan pada anaknya Yazid berhubung dengan beberapa orang yang enggan memberikan bai'ah janji tak setia kepadanya. Antara pesanan beliau kepada Yazid menurut apa yang disebutkan oleh Hisham bin Muhammad daripada Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf berat ni dah. Ada Malik bin Naufal bin Musahik bin Abdullah bin Makhramah menceritakan padaku bahawa apabila Muawiyah jatuh sakit yang membawanya meninggal dunia, beliau memanggil anaknya Yazid. Katanya, wahai anakku, aku telah membuatkan engkau tidak perlu bersusah payah pergi ke mana-mana untuk mendapatkan kuasa. Segala perkara telah aku permudahkan untukmu. Sekalian musuh telah aku tewaskan dan semua tengkuk orang-orang Arab telah aku tundukkan untukmu. Ganah dah, bunyi ganah dah. Telah aku kumpulkan dan persiapkan segala-galanya untukmu. Aku tidak takut jawatan yang pasti akan disandangmu itu direbut oleh sesiapa pun dari kalangan Quraisy. Kecuali 4 orang ini ya. Iaitu Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar. 4 orang dah. Husain, Ibn Umar, Abdullah bin Zubair, Ibn Zubair dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdullah bin Umar seorang yang kuat beribadah. Masanya habis dengan beribadah saja. Kalau dia melihat semua orang telah membai'ahmu, dia akan turut berbai'ah. Husain bin Ali tetap akan diseret oleh penduduk Iraq untuk memberontak. Jika dia memberontak dan engkau dapat menangkapnya, maka maafkanlah dia. Hubungan kekeluargaannya dengan kita amatlah rapat dan dia pula mempunyai hak yang sama besar. Yang amat besar. Abdurrahman bin Abu Bakar pula hanya menurut sahaja orang lain. Minatnya tiada lain selain kepada wanita dan hiburan. Berat anak Abu Bakar. Dia akan terus mengintaimu untuk menerkam seperti singa dan menipumu untuk bergelut seperti musang ialah Abdullah bin Zubair. Jika dia melakukan begitu terhadapmu dan engkau dapat menangkapnya, maka cincanglah dia. Dah so cicak. Rujukan lihat Muhammad bin Jarir At-Tabari, Tarikh At-Tabari jilid 5 muka surat 322. Ibnul Jauzi, Ibnul Athir, Ibnul Kathir dan Ibnul Khaldun, semua mereka muatkan riwayat At-Tabari itu dalam kitab masing-masing. Tapi semuanya sumber Tabari lah. Lihat Ibnul Jauzi dalam Muntazam fi Tarikh Al-Umam Al-Muluk jilid 5 muka surat 320. Ibn Athir Al-Jazri Al-Kamil fi Tarikh jilid 3 muka surat 120. Ibnul Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 muka surat 123. Ibnul Khaldun dan Tarikh Ibnul Khaldun jilid 3 muka surat 24. Lihat juga Ad-Dinawari dalam Al-Akhbar At-Tiwal muka surat 226. Ibnu Tiqtaqi Al-Fakhri fil Adab Al-Sultaniyah muka surat 41. Abdul Malik bin Husain bin Abdul Malik Al-Isami Al-Makki Simtu An-Nujum Al-Awwali jilid 3 muka surat 103. Komentarnya. Pertama, riwayat yang kemukakan di atas menunjukkan Abdurrahman bin Abu Bakar masih lagi hidup pada tahun 90 Hijrah. Kita nak cek ni seorang ni, jadi kita boleh berasa rekod belakang lah. Kisah orang salah ni nak. Abdurrahman bin Abu Bakar masih lagi hidup pada tahun 90 Hijrah. Padahal berdasarkan, mengikut riwayat ni lah, berdasarkan sekian banyak kitab-kitab sejarah yang muktabar lain, Abdurrahman telah meninggal dunia pada tahun ke-53 Hijrah lagi dah. Tahun 53 Hijrah lagi. Jauh lah. Masa Muawiyah sebelum lepas Utsman sementara, tidak lama lepas tu dah. Paling lewat pun tarikh kewafatan beliau tersebut dalam kitab-kitab sejarah ialah pada tahun ke-55 Hijrah. Itu paling lewat dah. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab dengan katanya qila kononnya. Perkataan ini menunjukkan ia hanya merupakan qaul pendapat ilmuh. Dia kata 55 Hijrah. Hak kuatnya 53 Hijrah. 60 Hijrah jauh lagi lah. Tak ada riwayat, tak ada hak kata sebut dah, kecuali riwayat ni. Berikut dikemukakan sebahagian daripada tokoh-tokoh sejarah yang menyebutkan Abdurrahman telah meninggal dunia pada tahun ke-53 Hijrah. Pertama, Khalifah bin Khayyat meninggal 240 Hijrah. Lihat buku beliau At-Tabaqat muka surat 48. Kedua, ulama yang kedua Ibnu Qutaibah, yakni Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari meninggal 270 Hijrah. Lihat buku beliau Al-Ma'arif muka surat 26. Lepas tu Ibn Abdul Bar, ulama ketiga. Ibn Abdul Bar iaitu Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Namiri Al-Qurtubi meninggal pada tahun 3 Hijrah.
Lihat buku beliau Al-Isti'ab fi Ma'rifatis Ashab jilid 2 muka surat daripada penanya Ibn Abdul Barah Suhuna. Yang keempat, Al-Hakim yakni Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdawih An-Naisaburi. Meninggal 405 Hijrah. Lihat buku beliau Al-Mustadrak 'ala Sahihain jilid 3 muka surat 540. Kelima dah, ulama kelima, Ibn Khalikan Abdul Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, meninggal 381 Hijrah. Lihat buku beliau Wafayatul A'yan jilid 3 muka surat 70. Ni ulama hak kata tahun 53 Hijrah meninggal dah. Abdul Rahman bin Abu Bakar. Anak Abu Bakar lah radhiyallahu anhu. Yang keenam, Hafiz bin Hajar Asqalani dan Ahmad bin Ali Muhammad bin Ahmad bin Hajar Asqalani, meninggal 852 Hijrah. Lihat buku beliau Tahzib wa Tahzib jilid 6 muka surat 47. Semua ni ini contoh ulama besar tu ni orang ni. Semua berpendapat Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bin Abu Bakar ni meninggal dunia pada tahun 53 Hijrah ni. Tak sempat peristiwa Yazid ke apa Muawiyah tak ada lah. Okey, yang kedua. Kalau Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tahun ke-53 Hijrah, bagaimana Sayyidina Muawiyah masih bimbangkan penentangannya pada tahun ke-60 Hijrah? Kena mikir cerita logik ada. Adakah ia dihidupkan semula untuk menentang perlantikan Yazid sebagai putera mahkota pada tahun ke-60 Hijrah tersebut? Komentar ketiga. Jika dilihat pada sanad riwayat di atas, maka At-Tabari mengambilnya daripada Hisham bin Muhammad Al-Kalbi. Dan dia pula mengambilnya daripada Abu Mikhnaf. Adanya dua orang perawi yang sudah cukup untuk ia dihukum sebagai maudhu' palsu. Hisham bin Muhammad Al-Kalbi dan Abu Mikhnaf ni, tegur dia. Bapa menipu belaka ni tak? Hisham bin Muhammad Al-Kalbi menurut ulama' rijal, Ad-Daraqutni dan lain mengatakan dia seorang perawi matruk yang tidak diterima periwayatannya. Imam Ahmad berkata dia hanya seorang ahli cerita. Aku fikir tidak ada seorang yang akan meriwayatkan sesuatu daripadanya, Imam Ahmad kata dia. Ibn Asakir mengatakan dia Syiah Rafidah tidak siqah. Matruk. Tidak siqah nak. Syiah Rafidah pula dah. Menurut Imam Zahabi, Hisham bin Muhammad Al-Kalbi ni tidak boleh dipercayai. Dia meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Imam Zahabi dalam Mizan al-I'tidal menulis tentang Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Nama dia Lut bin Yahya. Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Ni lepas itulah Lut bin Yahya. Abu Mikhnaf ni tok guru dia. Tok guru pada Hisham bin Muhammad Al-Kalbi dah. Tidak boleh dipercayai. Abu Hatim dan lainnya ulama jarh ta'dil telah meninggalkannya, tidak menerima riwayatnya. Daraqutni berkata dia seorang yang lemah. Ibn Ma'in berkata dia seorang yang tidak boleh dipercayai. Murrah berkata dia seorang yang tidak bernilai dan apa. Dan Ibn Adi berkata dia adalah seorang Syiah hangus. Syiah keruk dah, Syiah patak kita tahu, patak qali . Ahli cerita mereka lah. Kata Imam Zahabi, dia Abu Mikhnaf mati pada tahun 170 Hijrah. Ada pula yang mengatakan dia mati pada tahun 175 Hijrah. Cerita-cerita dua orang perawi berat benar. Komentar keempat. Walaupun Abu Hanifah Ad-Dinawari meninggal 282 Hijrah, mendahului At-Tabari dalam mengemukakan cerita itu dalam bukunya Al-Akhbar At-Tiwal. Namun beliau langsung tidak mengemukakan sanadnya. Tak ada sanad langsung pula masalahnya dalam kitab Akhbar At-Tiwal ni tak. Abu Hanifah Ad-Dinawari, bukan Abu Hanifah Nu'man bin Sabit mazhab Hanafi, bukan ada Abu Hanifah lain. Namun beliau langsung tidak mengemukakan sanadnya. Oleh itu riwayat ini tidak boleh dipertanggungjawabkan. Ia juga jelas bertentangan dengan kenyataan. Kerana Abdul Rahman telah pun meninggal dunia pada tahun ke-53 Hijrah. Komentar kelima dah. Riwayat di atas jelas menampakkan kebencian Syiah terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya Abdul Rahman bin Abu Bakar lah. Iaitu anak Abu Bakar. Tidak kerana lain melainkan kerana beliau anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam memburuk-burukkannya dikatakan minatnya tiada lain selain kepada wanita dan hiburan sahaja dah. Duk maitino dan hiburan dah. Masa zaman soal zaman sahabat ni penuh dengan tempat-tempat arak ke tempat wanita ke apa dak. Beliau juga digambarkan sebagai pak turuk semata-mata. Dah cerita itulah. Komentar ke-6. Sekian ramai penulis-penulis sejarah mengatakan adanya nama Abdul Rahman bin Abu Bakar dalam senarai orang-orang yang dijangka Muawiyah mungkin akan memberontak terhadap anaknya Yazid itu tidaklah sahih. Lihat sebagai contohnya Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah jilid 8 muka surat 103. Ibn Asir dalam Al-Kamil fi Tarikh jilid 3 muka surat 120 dan lain-lain. Banyak. Jadi dikatakan Abdul Rahman ni bin Abu Bakar ni dijangka untuk memberontak . Tak sahih lah, karut dia. Beliau rujuk pada Ibn Katsir lah, Bidayah wa Nihayah, Ibn Asir dalam Kamil fi Tarikh.
Okey, jilid komentar ke-7. Terdapat satu lagi riwayat At-Tabari yang menyebutkan Abdul Rahman bin Abi Bakar sebagai salah seorang daripada 5 orang yang enggan membai'ah Yazid sebagai pengganti khalifah sesudah Muawiyah. Lepas Muawiyah tu naik anak Muawiyah, Yazid. Jadi 5 orang enggan bai'ah, termasuklah Abdul Rahman bin Abi Bakar. Mereka lah orang yang dibimbangi Muawiyah akan menentang Yazid di kemudian hari. Tetapi riwayat itu juga tidak sahih dan tidak boleh dipertanggungjawabkanlah. Pertama sekali, Abdul Rahman bin Abu Bakar mati dah masa tu dah. Tahun 60 Hijrah. Lepas 60 Hijrah. Perawi utamanya adalah seorang yang majhul. Tak tahu siapa perawinya. Tabari hanya menyebutkan tentang perawi ini dengan katanya rajulun bin Nakhlah. Seorang lelaki di Nakhlah. Tak tahu siapa dia. Orang yang menerima riwayat itu daripadanya ialah Ibnu Aun. At-Tabari mengambilnya daripada Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub pula mengambilnya daripada Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim inilah yang menerimanya daripada Ibnu Aun. Itu cerita dia. Imam Zahabi dan Mizan al-I'tidal menulis Ya'qub bin Ibrahim dan Ismail bin Ibrahim. Kedua mereka juga ada perawi yang dhaif dan banyak tersalah dalam meriwayatkan cerita. Hak molek sikit perawi pun masalah dhaif. Ya'qub bin Ibrahim dan Ismail bin Ibrahim ni dhaif, banyak salah dalam cerita dia. Banyak terbabah, tak ingat salah cerita dia. Okey, komentar ke-8. Perlantikan Yazid sebagai waliul ahd atau pengganti khalifah bukanlah berlaku secara semena-menanya tanpa mesyuarat. Seperti yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan ia adalah sesuatu yang dipersetujui oleh ahlul halli wal aqdi pada tahun 50 Hijrah lagi dah. Bukan tahun 50 Hijrah, 50 Hijrah lagi sepakat dah. Bahawa yang paling layak untuk menggantikan ayah dia Muawiyah tu ialah Yazid. Kerana dia ada sifat kepimpinan lah. Lihat At-Tabari, Tarikh At-Tabari jilid 2 muka surat 24, Ibn Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 muka surat 8, Ibn Khaldun dan Al-Muqaddimah muka surat 109, Tarikh Ibn Qadun jilid 1 muka surat 203. Komentar ke-9. Tujuan riwayat di atas dikemukakan ialah untuk meramaikan bilangan penentang pelantikan Yazid sebagai putera mahkota. Nak tunjuknya Muawiyah ni soal sepakat, nak tunjuk Yazid pula orang tak sepakat ada. Konon gitulah. Ramai tersetok sokong Yazid naik khalifah. Contoh cerita tekonannya gitulah. Dan seterusnya sebagai pengganti khalifah tak setuju. Mereka seolah-olah membuktikan tidak sahnya pelantikan Yazid kerana adanya orang-orang ternama yang enggan membai'ahnya dah. Seolah gitu nak buktikan tak ramai juga termasuk orang besar yang tidak bai'ah janji taat setia kepada Yazid. Orang-orang yang disebut-sebut sebagai tidak menyetujui pelantikan itu hanyalah 5 orang sahaja seperti yang disebut oleh Tabari. Kira ramai dah habis betul hak rekod dah tu dah. Hak mati pun baru sekali juga dah. Mereka itu Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Kira orang hebat ni. Tak bai'ah Yazid. Tetapi riwayat yang dikemukakan oleh Tabari itu terang sangat palsunya dah. Palsu betul. Memang terang-terang palsu. Kerana Abdul Rahman bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tahun 53 Hijrah lagi. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas pula jelas seperti yang tersebut dalam Sahih Bukhari. Muslim dan lain bahawa mereka berdua telah berbai'ah sebelum itu lagi, iaitu pada tahun 56 Hijrah lagi. Kalau ada pun hanyalah Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali sahaja yang tidak berai'ah. Kalau kita kata tidak berai'ah lah. Abdullah bin Zubair, anak Zubair, dan anak Ali ni Husain bin Ali, dua orang ni kalau kata tidak berai'ah. Hal lain itu petai lagi. Ibn Umar ke, Ibn Abbas ke, Abdullah bin Umar ke, Abdullah bin Abbas ke, cepat-cepat mereka berbai'ah jadi tak setia kepada Yazid awal-awal lagi dah. Sebetulnya mereka berdua ini telah pun bersetuju kepada ketika itu. Tetapi jika kita tetap mengandaikan mereka tidak bersetuju sekalipun, maka apalah kedudukan mereka berbanding sekian ramai para sahabat yang telah bersetuju dengan pelantikan itu, pelantikan Yazid sebagai khalifah. Jika Sayyidina Ali boleh diterima sebagai khalifah padahal masih ramai lagi sahabat yang tidak berbai'ah kepadanya, kenapa pula akan dianggap Yazid tidak berhak menyandang jawatan pengganti khalifah kerana bantahan daripada 2 orang saja? Kalau kita sabit ada 2 orang itu saja dah. Dah. Sedangkan Sayyidina Ali ni ramah tak setuju, sahabat besar dah. Pasal ikut Muawiyah Aisyah dah, peran Jamal dah. Dia ikut Muawiyah, sahabat besar bersama Muawiyah tidak bai'ah kepada Ali dah. Jadi Ali ni kalau kira nak mengaku khalifah pun tidak kemah lah. Bolehlah khalifah, cukup syarat dah, tapi tak dapat sokongan yang besar daripada sahabat besar dah. Okay, habislah contoh pertama dah. Contoh pertama tapi kita pergi contoh kedua. Tengok mana. Contoh kedua, ketika masih bayi dan berada dalam buaian, Nabi SAW dikatakan telah bercakap-cakap dengan bulan.
Dan dikatakan itulah sebabnya Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi SAW, kemudian telah tertarik untuk memeluk agama Islam. Kan dengar anak dara dia Nabi ni kecek dengan bulan. Kononnya ni. Kalau sekadar nak mengatakan kisah ini terdapat dalam kitab, maka bukan sebuah dua kitab tertua mengandunginya. Kalau ikut ada kitab kan? Oh, ni ada kitab ni tak? Banyaklah kitab dia. Ini ia pula bukan hasil tulisan calon-calon orang, maka malah penulisnya adalah tokoh-tokoh besar umat ni juga. Oh, dah. Di bawah ini dikemukakan riwayat Al-Bahaqi dalam Dalailun Nubuwah. Dalailnya sebagai contoh. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala hadatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub qala hadatsana Ahmad bin Syaiban Ar-Ramli qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim Al-Halabi qala hadatsana Al-Haytham bin Jamil qala hadatsana Zuhair an Muharib bin Dinar an Amr bin Yathribi عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه ما لا قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. Termasuk Al-Abbas bin Abdul Muttalib bercerita, katanya, pernah aku berkata, wahai Rasulullah, apakah yang mendorong aku memeluk agamamu ialah satu tanda kenabianmu dah. Jadi Abah kata aku masuk Islam ni kerana tengok tanda kenabianmu lah, kenabian Nabi dah. Itu ketika engkau berada dalam buaian dahulu dah, kecil-kecil dahulu. Aku nampak engkau bercakap-cakap dengan bulan. Dengan penuh kemesraan dah. Engkau mengisyaratkan kepadanya dengan jarimu buah dengan bulan dah. Kemana engkau isyaratkan, ke situlah ia condong. Maka Nabi SAW bersabda, memang aku bercakap dengannya dan ia pula bercakap dengan aku dah. Nabi cakap dengan bulan, boleh cakap dengan Nabi. Ia menghibur aku supaya aku tidak menangis. Aku mendengar bunyi suaranya bertasbih agaknya ketika ia bersujud di bawah arasy. Cerita ni yang gitu dah. Rujukannya Al-Baqi dalam Dalailun Nubuwah jilid 22 muka surat 41. Abu Nu'aim Al-Isfahani Dalailun Nubuwah muka surat 209. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid 2 muka surat 266. As-Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra jilid 1 muka surat 91. Ibn Asakir dan Tarikh Dimashq jilid 4 muka surat 359. Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami Subulul Huda War-Rasyad jilid 1 muka surat 348. As-Qastalani Al-Mawahib Laduniyah jilid 1 muka surat 93. Itu rujukan banyak juga lah ni. Komentar. Okey, komentar pertama. Perkara pertama yang perlu disedari oleh kita semua ialah bukan ketokohan seorang yang menentukan sahih atau tidaknya suatu riwayah yang terkandung dalam kitab-kitab karangannya. Yang menentukan sahih atau tidaknya ialah keadaan sanad bagi suatu riwayat atau apa yang terkandung dalamnya, dalam hadis lah, sama ada ia menepati usul riwayah dan riwayah ataupun tidak. Gitu keadaan. Wujudnya suatu cerita dalam kitab-kitab karangan seorang pengarang tidak sama sekali bererti pengiktirafan dan pengesahannya terhadap kesahihan riwayat yang dikemukakan walaupun tokoh besar. Inilah kaedah dan metod yang digunakan pakai oleh semua ahli ilmu dari dulu hinggalah sekarang. Nah, bukan pendapat Maulana Asri dah. Semua ulama dulu pun gitulah. Nah, kaedahnya. Kena cek lagi perawi ni. Okey, Abbas. Komentar kedua. Abbas yang ni bapa saudara Nabi SAW itu lebih tua setahun atau 2 tahun sahaja daripada Rasulullah SAW. Tua sikit je. Bukannya tekah 10 tahun pun sikit dah. 20 tahun lah biasanya cerdik dah. Tapi tekah ni setahun 2 tahun je. Tua Abbas ni. Pak saudara Nabi dengan Nabi tekah sikit. Tua setahun atau 2 tahun sahaja dah. Ketika Rasulullah SAW masih menyusu, dia juga kiranya masih menyusu lagi lah. Sama-sama baby ni. Lihat Al-Lamah Shibli Nu'mani, Siratun Nabi, jilid 3, muka surat 303. Kita nak percaya ni, kena cek bila lahirnya Abbas. Dah. Komentar ketiga, apakah bayi yang masih menyusu mengerti ketika melihat bayi lain yang berada dalam buaian yang berasing? Bahawa bayi yang dilihatnya itu sedang bercakap-cakap dengan bulan atau lain-lain? Dapatkah dia mungkin berada dalam buaian berasingan melihat bayi lain yang berada dalam buaian yang lain pula? Sedangkan melakukan apa-apa seperti bercakap dengan bulan, mengisyarat kepadanya dan lain-lain. Ada ke baby sang baby? Cek. Soalnya Abbas ni baby besar sikit. Tengok baby kecil Nabi dia. Tak pernah sabarlah.
Bahkan sama-sama baby tu ingat dah kita. Mana ingat baby dah masa kita kecil dah. 4-5 tahun ni. Tak berapa ingat dah. Gapo pernah berlaku dah. Komentar keempat dah. Riwayat ini tepat dengan usul yang ke-14. Kerana Abbas pada ketika masih bayi lagi seperti itu tentunya belum mengerti apa-apa lagi dah. Bayi yang baru berumur setahun atau 2 tahun tidak pernah diketahui sejarah ingat tentang apa-apa yang berlaku kepadanya atau apa-apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia kecil sangat tak ingat mana baby dah. Riwayat ini pula menceritakan sebab yang mendorong Abbas memeluk agama Islam ialah kerana dia telah melihat tanda kenabian yang ada pada anak saudaranya ketika ia masih dalam buayan lagi. Dah. Sebab apa Abbas masuk Islam? Komentar kelima. Kalau dilihat kepada tarikh Abbas memeluk agama Islam, beliau sebenarnya agak lewat memeluk Islam berbanding orang-orang lain. Pada tahun kedua hijrah, beliau bahkan telah ditawan bersama-sama tawanan-tawanan kafir Quraisy yang kalah dalam peperangan Badar. Kena tahu juga Abbas ni, pak saudara Nabi. Soalnya pada ketika itu dia tidak ingatkah tanda kenabian Muhammad SAW yang pernah dilihatnya semasa baginda masih bayi dalam tubuhnya. Dia kata kita tengok bayi dah. Sedangkan dia tangkap tu wadah dah. Dia tangkap tu Nabi umur 40. 53 ke apa. Dia lebih lagi dah. 50 ni ke 50. 5 dah umur dia dah tua 3 tahun. 2-3 tahun dengan Nabi dah. Jadi takkan dia teringat masa tu dah. Untuk masuk Islam tu dah. Komentar ke-6. Kalau riwayat di atas benar sekalipun sepatutnya Abbas mendahului orang-orang lain dalam menerima ajaran Rasulullah SAW. Bukan baru masuk Islam lepas pergi Badar dah. Beliau tentunya terbilang sebagai salah seorang yang memeluk Islam di peringkat awal terlalu awal lah. As-sabiqunal awal yang sepatutnya dah. Tetapi kenyataan menyaksikan sebaliknya. Berdasarkan riwayat yang sahih, Abbas radhiyallahu ni baru memeluk agama Islam sehari sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah baru masuk Islam dah. Sehari sebelum kota Mekah. Jadi nampak sangat lah. Nama sangat. Tak pernah sabar dah. Kalau dia ingat peristiwa tu, mesti dia masuk Islam awal lah. Peristiwa baby lagi dah. Komentar ke-7. Semasa Rasulullah SAW masih berada di Mekah lagi, sebelum baginda berhijrah, orang-orang kafir Quraisy Mekah mendesak baginda agar menunjukkan mukjizat untuk membuktikan kebenaran baginda sebagai seorang Nabi dan utusan Allah. Mereka meminta Nabi SAW supaya menjadikan bulan terbelah 2 pakat ugut Nabi. Suruh buat benda pelik dah. Mukjizat. Di mana Abbas radhiyallahu pada ketika itu? Bukankah beliau juga ada di Mekah bersama-sama orang-orang lain juga tak? Mungkin juga beliau termasuk salah seorang yang meminta Nabi SAW menyatakan mukjizat tersebut. Kenapa beliau tidak tampil ke hadapan dengan dakwaannya tersebut dalam riwayat itu, riwayat tadi dah. Tiba-tiba dia tak timbul pun dah. Dari cerita-cerita ni. Kenapa beliau tidak berkata aku telah melihatnya bercakap-cakap dengan bulan ketika dia masih bayi lagi dalam buayan lagi? Sebab apa tak kacak kita kepada orang kafir hak mengejek Nabi suruh tunjuk sesuatu suruh belah 2 bulan dah. Itulah buktinya dia seorang Nabi dah. Kalau betul dia budak lagi belah kacak bulan lebih hebat daripada belah bulan. Untuk apa diminta lagi mukjizat membelah bulan daripadanya? Komentar ke-8. Okey, setelah dilahirkan setelah dilahirkan Rasulullah SAW berada di Mekah hanya lebih kurang 10 hari sahaja di Mekah. 2 hari baginda disusui ibunya sendiri, Aminah. Kemudian disusui pula oleh Suwaibah selama lebih kurang seminggu. 2-3 hari dengan mak, seminggu dengan Suwaibah. Setelah itu baginda dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah ke perkampungan kabilahnya Bani Sa'ad yang terletak di antara Mekah dan Taif. Nak ambil ke Halimatus Sa'diyah. Ruang masa yang ada untuk seorang bayi lain yang lebih kurang sebaya dengan Nabi SAW pada ketika itu terlalu sedikit. Siapa boleh membawa Abbas mendekati buaya Nabi SAW ni masa baby ni? Kenapa pula tidak mendengar percakapan Nabi dengan bulan seperti yang didengari oleh Abbas? Ada orang lain kan? Ada. Halimatus Sa'diyah kata tak dengar kan? Kalau orang lain juga ada mendengarnya, kenapa mereka membisu sahaja? Hanya Abbas cerita lah. Pelik lah suara dia lah. Komentar ke-9. Sekali pandang Rasulullah SAW kelihatan sangat hebat kerana dapat berkata-kata dengan bulan. Bukan sekadar itu sahaja, malah Rasulullah SAW dapat mengarahkan bulan ke arah mana sahaja yang dikendakinya dah. Tetapi di pihak yang lain pula, dikatakan Rasulullah SAW sememangnya seperti bayi-bayi lain yang selalu menangis pula dah. Kerana itulah bulan memujuknya dan menghiburkannya. Bunyi pelik lah cerita dah. Gitu dah. Entah bagaimana pula cara bulan memujuk dan menghiburkan Nabi SAW yang senang berada dalam buayan itu. Pelik lah. Dia pujukkan dah. Dodo-dodo kau gana dah. Cikgu A kau kan bulan.
Yang ke-10, kalau bulan betul-betul condong mengikut syariat tangan Nabi SAW, tentulah ia kelihatan terhayung-hayung di langit. Jika keadaan seperti itu berlaku, tentulah ia dapat disaksikan oleh semua orang. Bukan sahaja orang Mekah, bahkan sekalian manusia menyaksikan malam berkenaan. Mesti ada catatan sejarah. Bulan ni joget ke bulan ni apa dah. Kalau begitu, tentulah ia telah menjadi satu fenomena alam luar biasa yang bersejarah. Tidak pernah pula tercatat dalam mana-mana buku-buku sejarah bahawa bulan pada waktu malam di zaman Rasulullah SAW sentiasa terhayun-hayun, tak menentu perjalanannya. Itu sudah jadi satu dongeng yang sungguh melucukan dan menggelikan hati. Komentar ke sebelah dia. Dongeng manusia boleh bercakap dengan bulan tiada tempatnya dalam agama Islam. Ia kalau ada pun, maka dalam ajaran, sebenarnya ajaran kecil bulan ini adalah ajaran agama Hindu sebenarnya. Menurut agama Hindu, bulan adalah satu dewi yang disebut-sebut dengan nama Chandra. Bulan-bulan ni Dewi Chandra Dewi Chandra. Untuk menyenangkan hati dewi itu, orang-orang Hindu memujanya pada malam purnama. Di dalam agama Hindu malah terdapat jampi mentera untuk menguasai dewi tersebut. Pula dah. Ada jampi pula dah. Orang yang dapat menguasainya dipercayai akan mendapat kekuasaan. Sementara para penyair asyik mengumpamakan wajah wanita yang cantik dengan bulan. Agama-agama yang kolok pula tidak puas-puas mendendang kemarhaban dan berjanji yang berisi dongeng. Nabi Muhammad ketika masih bayi telah pun bercengkrama, bergurau senda dengan bulan. Ada dalam berjanji ke apa, ada marhaban berjanji. Komentar ke-12. Setelah mengemukakan riwayat di atas, Al-Bahaqi berkata, Ahmad bin Ibrahim Al-Halabi bersendirian dalam meriwayatkannya. Dan dia pula seorang yang majhul, tak kenal siapa dia. As-Sabuni dalam kitabnya Al-Mi'ataini pula berkata hadis ini isnad dan matanya gugur. Ada dhaif ada. Artinya berdasarkan sanad dan matanya ia adalah dhaif. Komentar ke-13. Menurut para muhaddisin, Ahmad bin Ibrahim Al-Halabi lah perawi yang bertanggungjawab mereka hadis tersebut. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadis-hadisnya karut mengamaduk dan langsung tidak berasah. Jadi Abu Hatim kaji bukan hadis ni saja, hadis lain pun cerita pelik-pelik. Poh gila dah. Dia menunjukkan Ahmad bin Ibrahim Al-Halabi adalah seorang pendusta besar ni. Demikian juga kata Ibn Jauzi, Az-Zahabi, Ibn Arab, Al-Kinani dan lain. Kesimpulannya hadis ni palsu lah. Lebih kata hadis palsu. Iaitu hadis Ibn Abbas ni. Tengok Nabi cakap dengan bulan dah. Dia bergurau senda dengan bulan tu, tak ada. Karut dah. Contoh ketiga ni panjang ni tak. Yang tak boleh baca ni. Panjang sangat. Wallahu a'lam, panjang kita bincang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.